Inilah dia kita punya star of the show atau kita punya speaker untuk malam ni yang memang kata memang dah berpengalaman. Saya tengok dia punya profile ni pun, uyo. Walaupun saya tak kenal dia personally, saya baru je berkenal dengan beliau. Dan kita mula chat kat kat WhatsApp atau add friend kat Facebook, tapi tengok dia punya profile sekali imbas ni memang otai lah. Memang senior, memang sifu lah. Dan dia kalau ikutkan dia kata dia trader kampung. So tak kampung sangat lah. Kalau dia boleh konsisten, itu keyword dia. Tak kisahlah whether kita kampung ke, bandar ke, full time ke, part time ke, apa ke. Kalau kita boleh konsisten buat profit. Dia yang kita nak tu. Itu yang shock tu. So in order untuk kita jadi berjaya, kita kena belajar dengan orang yang dah berjaya. Betul-betul? Boleh-boleh. So ini dia punya profile dia. Memang saya baca ni memang saya terkejut lah juga. Maknanya dia memang daripada dalam industri sendiri dan dengan pengalaman yang beliau ada, dengan apa dia punya ilmu yang beliau ada, dan siap ada akademi lagi tu. Power tak power tu. Siap ada akademi lagi memang untuk beliau berkongsi dengan siapa yang berminat untuk belajar lebih lanjut. Okey. So tanpa buang masa, mungkin saya boleh serahkan kepada kita punya speaker untuk malam ni, Tuan Muhammad Asrul bin Muhammad Safi atau lebih dikenali sebagai Pak Su. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Eza. Sound check dulu mungkin boleh dengar ya. 1 2 3 1 2 3. Boleh. Boleh dengar ya. Allahu Akbar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Eza, CEO majalah Labu.com, dan terima kasih juga kepada hadirin hadirat sekalian. Sebelum kita bermula, mungkin tadi Tuan Eza dah sebut nama saya, jadi sekali lagi saya ingin kenalkan diri saya sekali lagi. Boleh dikenali, anda semua boleh panggil dengan nama timbangan Pak Su. Manja sikitlah. Okey. Jadi terima kasih lagi sekali. Walaupun dalam pukul 8.39 malam ni, tapi nampaknya anda ramai di sini bersemangat. Jadi Pak Su nak ucapkan selamat pagi. Boleh ke? Pagi. Okey. Jangan kita ibarat malam-malam kan, tapi kita bagi ibarat macam pagi lah ya. Sangat bersemangat. Okey, kita teruskan kepada topik ataupun apa yang anda sebenarnya, tujuan apa yang anda masuk di sini ataupun menyertai webinar siri ini, iaitu bagaimana menjadi pedagang FCPO yang konsisten keuntungan dalam 100 hari. Itu Pak Su punya formula lah. InsyaAllah. Okey. Alright. Okey, 6 April. Okey. So ini adalah disclaimer, memang kita kena baca lah. Jadi mungkin anda boleh dengar sajalah. Ke macam mana Tuan Aizan? Nak baca ke? Nak jimat masa ke macam mana? Nak baca? Boleh je lah, sekali lalu je lah. Baca. Okay. This presentation is provided for general information only. Okay. Dan anda boleh lihat lagi. This is not intended as an investment advice, offer or solicitation for the purchase or sale of any securities, stocks, futures or investment products. Stock, securities and futures imply risk and to be undertaken only if you understand its risk. Please seek your own tax, legal, and financial advice before investing in stock and futures. All information in this presentation is subject to change without notice. Okay guys, protocol, we have to go. Okay, alright. So, terima kasih Tuan Eza. Ini sedikit latar belakang Pak Su. Mungkin anda boleh lihat di slide anda ataupun di dalam laptop ataupun handset anda. So alhamdulillah sekarang ni Pak Su undergoing diploma STA, insyaAllah tak lama lagi akan graduate lah. So Pak Su juga menyertai satu kumpulan dipanggil trader tribe profesional daripada US lah. Kalau anda boleh lihat di situ ada Wikipedia, Ed Sekota. Bagaimana beliau ini, kita istilahkan beliau ni adalah futures market trader yang mana telah pun orang kata legend lah, legend in the industry, telah lama sebenarnya. Rekod dia dalam 10 tahun tu dalam 7 ke 8 figure sebenarnya. Dah lebih talking about US dollar lah. Right, so Pak Su juga pernah bekerja di dalam Etika Takaful Berhad di bawah Maybank Group sebagai relationship manager, dealing dengan bank-bank lain lah. Contohnya anda lihat di sini M-Bank, RHB Bank, Asia Finance Bank untuk capai bajet sebenarnya 100 juta. Okey, di situlah sebenarnya permulaan Pak Su mengenali trading, dunia trading ni. Sebab kita hari-hari masuk bank, keluar bank, dataran Maybank Bangsa tu kan.
tower, ada banyak tower tu, tower A, tower B, tower C memang kena lalu semua. Jadi setiap pagi kita check in memang nampaklah apalah dia tu kan. Di situlah permulaannya pada tahun 2010 sebenarnya. Okey, dan funder dan Pak Su juga mengasaskan akademi sendirilah Pak Su Academy. InsyaAllah di situ kita banyaklah training, trainer dan sebagainya. Dan Pak Su pernah dijemput oleh Universiti Malaysia Sarawak sebagai guest speaker untuk student final SEM dia. Finance and Account mereka ni dia ada assignment untuk dalam FCPO. Just imagine assignment dalam FCPO macam mana untuk predict market. Jadi kita cuba sharing lah. Dan anda boleh lihat di situ speciality Pak Su ada trading system dan strategi yang memang sangat accuracy sebenarnya. Dan kita involve trading psychology and of course Pak Su juga motivation coaching and super trainer dengan consistent result from zero walaupun anda newbie. Dan Pak Su mungkin nak kenalan sikit dengan anda, boleh tak Tuan Izzah sikit je, adakah anda newbie? Boleh boleh check dari situ berapa ramai orang newbie, ataupun adakah anda existing trader? Mungkin kita boleh check sedikit Tuan Izzah. Come on. Cuba type kat ruang komen. Cuba respon sikit. Tapi kalau Pak Su tanya saya newbie lah FCPO. Account futures ada tapi tak start. Tapi saham tu dah 5 tahun lah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terbaik. So memang mostly jawab newbie. Ada yang paper trade, ada yang existing trader. Ada yang baru nak cuba, ada full time. Full time trader mana? Okay, so ada mix lah. Tapi lebih kepada newbie lah. Okey. Tahniah kepada anda semua. Baguslah, maknanya Pak Su tahu audience Pak Su sekarang ni most likely newbie, dan congratulations. Walaupun sebenarnya dia adalah level sebenarnya intermediate ataupun untuk for existing trader, so Pak Su cuba sesuaikan dengan audience ataupun dengan hadirat sekalian. Okey, tuan-tuan, mungkin ada di sini yang pernah trading setahun, 2 tahun ataupun mungkin yang telah lama 5 tahun tu, mungkin ada yang full time tadi. Tahniah, anda berada di tempat yang betul, dan insya-Allah bersama dengan Tuan Izzah dan juga saya sendiri Pak Su untuk cuba sebanyak mungkin memberi manfaat ataupun ilmu kepada anda. Tapi sebelum kita pergi jauh lagi, terima kasih lagi sekali kepada Tuan Izzah dan juga kepada Bursa Malaysia kerana sponsor event ini. Kalau tak ada, susah juga ni. Kita tak ada platform lah. Okay? Dan kemudian terima kasih juga kepada Excellent kerana memberi peluang kepada Pak Su untuk menyertai program ini. Jadi kalau anda lihat kepada gambar ni, kan, so kita kan ibarat macam pro trader. Kalau anda nampak kan, dia macam menyanyi sikit lah. Kalau anda lihat di situ, dia bukan ada platform trading pun kat situ. Tapi anda boleh nampak sesuatu perkara yang berlaku di situ sangat gembira. So boleh kita cek diri kita tak? Okay? Mungkin orang yang baru belum lagi lah. So adakah kita nak gembira dalam trading? Bagaimana kita nak gembira dalam trading? Jadi insyaAllah teruskan bersama Pak Su dari mula sampai habis. Orang yang mula ataupun orang yang berjaya, dia mula sampai habis. Dia tak boleh skip. Maksudnya dia tak akan skip lah. So anda lihat di sini, mungkin ramai sebab newbie kan, mungkin tak kenal ini buah apa ni. Okey. Ini buah dia, buah kelapa sawit. Setelah diuraikan lah. Okey. Jadi apa yang kita berniaga ni sebenarnya dia ada produk fizikal tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin ada Datuk Seri ke dalam ni, Allah alam. Okey. Terima kasih kerana hadir. So ini adalah perniagaan yang orang kata tu ada produk physical deliveries. Jangan ingat kita trading memanglah online platform, tetapi dia ada produk di belakangnya, iaitu FCPO. This is why kenapa orang Muslim terutamanya Bumi Putra wajib mengetahui tentang peluang perniagaan sebenarnya ada di dalam FCPO ni yang sangat, orang kata tu kalau bahasa orang putih dia tu amazing lah, dengan izin, sangat luar biasa hebatnya. Okey. Alright, so sebenarnya anda tahu tak FCPO ni telah mula pada tahun 1980. Sebab ada newbie kan, jadi Pak Su cerita sikitlah sejarah dia. 1980. Sudah lama, tapi kita baru tahu 2020. Maka sebenarnya kita belum terlambat. Kalau kita lihat pengasas KFC pun pada umur 70 jadi belum terlambat lagi. Sebenarnya boleh kita mula. Tak kira latar belakang anda, tak kira siapa anda, yang penting anda mahu, orang kata apa tu, nak 1000 daya, tak nak pandai-pandai lah kan. Maksudnya tak nak 1000 dalih lah
Okey, so anda lihat daripada tahun ke tahun berlaku peningkatan harga di situ, kalau boleh lihat di situ kan. Daripada Januari 2008 sehinggalah Oktober 16. Okey tak? Ni belum masuk lagi ya. Okey tak? Pagi tak ni? Ke nak tidur dah ni? Okey. Semua okey? Bagi tanda ni sikit, tanda share sikit. Sebab audiens ni sangat mantap, maka Pak Su bagi lagi. Anda mau lagi? Dah macam konsep pula asalnya. Okey. Okey, ini dia. Apakah maksud gambar ni? Maka anda lihat di sini, inilah sebenarnya yang berlaku kepada semua trader, termasuklah Pak Su ya. Pak Su telah 15 tahun sebenarnya full time trader, alhamdulillah. Menangis, okey. Takut, macam-macam perasaan sebenarnya. Tapi kalau kita boleh simbolkan ini sebenarnya adalah apa? Tu dia, dia geleng kepala. Okey, takutlah, takut sangat. Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya yang kita perlu atasi dulu. Kerana apa? Kalau kita tak buat persediaan untuk menghadapi kerugian, maka sebenarnya susah untuk kita bermula ataupun berdagang ataupun trading di dalam FCPO ataupun dalam apa-apa sekalipun, even dalam stok sekalipun. Sebab kita tak bersedia untuk terima kerugian. Okay? Right? So bagaimana untuk kita mengatasi ketakutan dalam market? Ataupun sebenarnya apa yang kita patut buat ni? Okay? Saya seorang newbie contohnya Pak Su seorang newbie contohnya 10 tahun, 15 tahun dulu. Jadi sama juga Pak Su menghadapi situasi yang sama pada anda. Okay? Takut. Terutama contoh FCPO sebab kita letak margin dulu dan kita ada pembelian lot. Maksudnya kita kena trading mesti ada modal, ada margin dan kita beli lot. Maka di situ ada ketakutan. Belum pegang mouse lagi dah takut. Itu tahap yang level lagi atas lah. Sampai tak boleh nak buat apa dah. Itu ketakutan yang sangat dahsyat. Maka di sini Pak Su nak share kepada anda. Mungkin ada yang dah di sini dah lalui proses ini. Jadi Pak Su ulang sekali lagi. Dan mungkin yang baru, mungkin ini satu ilmu pembuka untuk anda. Anda kena buka minda dah tu, buka jangan tutup. Jadi kalau takut, dia apa yang kita perlu buat sebenarnya. Okey, pertama mesti ready. Okey, maksudnya anda pedagang mestilah ready untuk menerima risiko rugi terlebih dahulu. Bukan kita fikir aku nak untung saja, tak boleh sebab ini adalah perniagaan. Okey, bila sebut perniagaan, trading ni adalah perniagaan mesti ada untung ataupun mesti juga ada rugi. Tak boleh lari. Okey. Jadi untuk kita mengatasi ketakutan dalam market, mesti perkara yang pertama ini kita buat. Okey. Boleh? Boleh ke boleh ni? Macam pernah biasa dengar ayat tu boleh ke boleh ni kan? Okey. Alright. So macam mana kita nak ready dalam market ni? Maksudnya bagaimana, banyak mana kita nak menerima rugi. So Pak sudah sediakan formula untuk anda. Jadi kalau ada pen ke apa ke, anda catatlah mungkin nanti terlupa kan. Jadi kita sepatutnya perlukan pen lah ataupun perlukan kertas, ada catatlah So gaya scalping, dia bila bahasa Melayu dia jadi gaya scalping lah. Kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah scalping trade ataupun trading scalping Alright. So risiko kerugian yang ini formula Pak Su bagi cuba pegang, cuba amalkan 10-15 poin. Untuk volatility FCPO sekarang ini adalah standard ataupun kita panggil average ni ataupun orang kata apa average tu, pertengahan lah 10 ke 15 poin adalah wajib untuk anda letak kalau jika anda trading dalam scalping. Mungkin ada orang yang tak tahu scalping tu apa. Okey, scalping tu maksudnya kita masuk tidak lebih, tidak kurang bawah setengah jam ataupun 5 minit ke 20 minit. Itu scalping, maksudnya touch, go. Dia tidak lama, dia tidak hold position dia dalam market lama. Maka risiko kita perlulah kita maintain dalam 10-15 poin. Okey, intraday ni maksudnya kalau kita tengok yang kedua, intraday 20 ke 25 poin. Kenapa kita banyak sikit di situ? Sebab kita nak buat intraday, maksudnya dipanggil day trading. Okey, dalam bahasa lain dia adalah trade secara harian, maksudnya mungkin masuk position pagi, entry pagi, mungkin keluar petang. Okey, ataupun mungkin pagi pukul 10.30 ataupun 10, 11 itu dah masuk sebelum 12.30 keluar market. Okey. Saya harap Pak Su harap anda semua tahu time trading untuk FCPO ni ada dua waktu 10.30 pagi sehingga 12.30 hari. Itu satu sesi.
sesi pagi. Sesi petang 2.30 sehingga pukul 6. Okey. Jangan buat lupa pula pukul 12.30 pula tunggu market kan. Memang tak ada lah kan. Dia rehat. Okey. So kemudian swing. Yang ni swing ni dia ada beberapa kriteria yang anda perlu tahu, tetapi normally kita buat 30-40 poin saja risk factor dia, maknanya kerugian kita patut ambil. Maksudnya mesti anda letak begini dulu rasionya 30/40 iaitu untuk swing maknanya kalau kita masuk hari ni mungkin besok exitnya, keluar marketnya besok atau mungkin dalam masa seminggu paling lama jangan lama-lama sangat. FCPO ni volatile Baik. Alright. So sebenarnya anda perlu fikir kenapa kita perlu buat begini, kerana ia adalah sebahagian daripada perancangan ataupun trading plan kita supaya kita ada peluang, okey, supaya kita banyak peluang lagi untuk kita masuk market. Jangan kita letak masuk market lepas tu orang kata bogel lah. Tak ada stop loss lah orang kata kan, maksudnya tidak kerja dia nak TP saja ataupun take profit saja, memang ke laut lah macam tu sebenarnya. Mestilah anda mempunyai disiplin. Inilah perkara pertama sebenarnya yang kebanyakan trader terutama mungkinlah yang dah existing ni, mungkin anda terlupa sebenarnya tidak anda mesti letak SL ataupun stop loss sebab kita kena ingat kita ada peluang lagi. Okey? Alright. So mesti ada stop loss Jadi pasal cerita sedikit pasal stop loss. Stop loss ni sangat penting untuk memberi kita peluang lagi. Jadi oleh kerana itu Pak Su nak nasihatkan kepada newbie, kalau boleh letaklah modal yang mencukupi, jangan cukup-cukup makan. Okey, tidaklah begitu trading ni bukanlah for sure kita masuk-masuk untuk profit. Jadi ini perkara pertama anda perlu buat, mesti jangan lupa Alright. So antara perkara lain lagi kalau anda perasan antara apa yang kita selalu buat adalah kita FOMO. Kalau pernah dengar FOMO kan, fear of missing out. So takut terlepas masuk pasaran. Okey. Jadi Pak Su nak bagi tahu anda, trading ni anda macam memancing lah perlu tunggu ikan tu makan umpan kita. Maknanya kita perlu queue kita perlu, kalau nak buy tu buy limit atau kalau nak sell tu sell limit, maksudnya begitu. Trading ni ataupun berdagang ni adalah waiting games. Boleh faham so far? Ke tidur ni? Okey, waiting games. Faham waiting games. Anda perlu tunggu untuk masuk market. Saya Pak Su faham memanglah macam bilalah nak dapat tapi itulah kerja kita buatlah kerja seorang trader. Jangan kita buat kerja market, pergi ligan dia. Nauzubillah lah memang takkan dapat ataupun memang akhirnya memang pada muka lah sebenarnya. Okey, baik. Okey, jadi kalau dilihat di sini nampak tak kanta ni? Jadi anda perlu sabar, anda perlu menunggu waktu yang sesuai untuk anda masuk market. Jangan kerja nak masuk je. Untuk orang lama ataupun yang agak season ni, kerja dia memang nak masuk je lah. Okey, keluar tak nak masuk je. Okey, sebab apa dia tak nak keluar? Pasal dia tak ada stop loss. Okey. Jadi dia tunggu je lah untuk untung. Maka itu sebenarnya salah. Anda perlu ambil risiko kerugian jadi lepas tu anda ada peluang balik, boleh comeback balik. Boleh faham Okey. So teruskan lagi. Jadi strategi pengurusan wang, pengurusan wang yang baik akan memberi anda lebih banyak peluang daripada bergantung pada satu peluang. Faham tak? Maksudnya contoh kita sehari buat 5 entry, memang Pak Su selalu nasihat ialah so-called student 5 entry dah cukup baik, ataupun sebenarnya 3 pun dah cukup baik per day. Tidak perlu banyak sebenarnya. The more entry sebenarnya the more risk tapi dalam kita konsep ni kita buat at least 3 peluang. Maka contoh satu peluang kita fail lah, stop loss. Contoh kita buat scalping semua 10 point loss. Okey, selalunya Pak Su akan pakai ratio 1:2. Maksudnya ratio 1:2 maknanya 10 point untuk stop loss, 20 point untuk reward atau profit. Okey, second lot ataupun second entry kita loss, 20 point dah loss Mereka nak nangis lah kan. Tapi anda jangan bimbang. Jika anda ada ilmu, insya-Allah, peluang yang ketiga mesti insya-Allah selalunya begitu Yang ketiga insya-Allah boleh profit balik. Maka 20 point. Jadi 20 point, 2 lot tadi yang 2 entry awal, 2 tu loss 20 point. Bila yang ketiga ada entry masuk dan profit 20 point,
maka anda dah break even. Itulah maksudnya. Okey, bermaksud anda perlu ada benda begitu sebab yalah kita bukan nak terus trade hari ni terus kaya. Tak boleh tuan-tuan. Dia ada proses ya. Boleh faham ya so far? So anda mesti tahu sebenarnya kita banyak peluang. Boleh sebut? Peluang. Kita banyak sangat peluang sebab ini adalah futures market. Okey, market yang macam itulah. Maksudnya volatile lah, okey. Kita banyak peluang. So kita akan temui masa yang terbaik untuk masuk pasaran. Percayalah percaya dengan diri anda, percaya dengan trading plan anda, kita akan jumpa masa itu. Alright? Boleh? Boleh? Pasal continue lagi? Boleh? Pasal continue lagi? Ke dah boring kan? Boleh? Alright. Jadi bila kita bersedia, benda-benda yang ini kita buat dulu, maka itulah dia. Benda tu nampak tu. Nampak gambar tu. Okey, dia angkat tangan kan. Bukanlah surrender tapi bahagia sebenarnya tu. Okey. Baik, kalau anda lihat di sini, untuk anda mengatasi juga ketakutan, anda perlukan mentality ya. Kalau pasal boleh tunjuk dengan pen ni, ni kita punya mental ni, mesti setting dia mesti ada. Orang kata tu TikTok. Okey. Jadi bagaimana? Ini yang topik yang penting sebenarnya. Adakah anda bersedia? Boleh sebut sikit, ditulis tu. Selamat pagi. Pagi. Yang tadi mukadimah aja. Okey tak mukadimah tadi? Kan? Okey. Tadi mukadimah aja tadi Okey, ini baru kita masuk. Mukadimah rasa panas tak? Kalau dah warming up tu okey lah tu. Okey. Right. Okey, so kita pergi kepada 3 cara membina minda positif. Untuk berjaya sebenarnya anda tak boleh lari daripada 3 perkara ini sebenarnya. Sebenarnya ada 7. Tapi tak cukup masa nanti kan. Kita buat 3 je lah. Alright. Sebenarnya sangat bagus untuk walaupun anda dah lama ataupun yang baru, anda perlu ada future safe. Kalau dalam bahasa Inggerisnya dengan izin, future safe. Okey. Dalam bahasa Melayu ni adalah perancangan untuk masa hadapan. Okey. Jangan ingat kita perancang nak kahwin je kan. Okey, kita mesti merancang juga bagaimana saya nak berjaya dalam bidang trading ini. Mesti ada perancangan. Jadi, apa benda yang kita nak perancang? Anda jangan ingat anda merancang untuk besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Tidak. Anda perlu satu mastermind ataupun master map anda 3 ke 5 tahun dari sekarang. Okey, mana sekarang tahun berapa? 2021 kan? Maknanya at least 2021, 2022, 2023. Apa nak jadi dengan kita ni? Bila kita dah masuk dalam features CPO ni lah, FCPO. Alright? Maksudnya, jangan ingat ada lagu tu apa nak jadi jang apa semua tu kan? Okey, faham Maksud anda perlu plan diri anda apa nak jadi ni 5 tahun. Okey? Setengah daripada kita mungkin tak ada plan pun. Okey? Dia asal boleh aja. Tak boleh begitu trading dia adalah perniagaan jangan asal boleh. Asal boleh memang wujudlah lepas tu sebab anda perlu ingat trading ni risiko tetapi tinggi. Maknanya high risk, high return. Bahasa Melayunya macam mana tu? High risk, high return Faham Jadi pedagang adalah seperti perniagaan. Boleh faham Mulai daripada hari ini dan ke depan anda mesti melihat sebagai trading ini adalah perniagaan. So, kita mesti mempunyai visi yang jelas. Okay? Alright. Okay? Misalnya, ini contohlah Pak Subagi menjadi pedagang separuh masa atau sepenuh masa. So, Pak Su nak tanya anda lah. Kat slide tu dah tanya sebenarnya. Apa matlamat anda? Boleh share? Sikit lah kan. Apa matlamat anda? Ke baru tahu ni? Okey, ada yang FTT full time 2 tahun. FTT. Macam tu terbaik untuk anda. Tahniah untuk anda. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Mantap. Memang boleh pun sebenarnya. Jadi sebenarnya story yang Pak Su nak cerita sedikit lah Sebenarnya story Pak Su simpan untuk slide yang ke depan. Tapi dah ramai sangat FTT ni Pak Su boleh cerita lah
So alhamdulillah pada minggu lepas ada satu peristiwa seorang medical doktor daripada background specialist doktor, family-nya doktor, adik-beradiknya pun banyak doktor lah cerita, dan beliau sendiri seorang doktor. Tuan nak tahu apa yang jadi, yang berlaku pada minggu lepas? Beliau telah buat keputusan menjadi full-time trader. Terus to the point nak tahu kisahnya, kita tunggu lagi panjang lagi. Lepas tu kad dia ada siri 1, siri 2, siri 3 pasal nanti kan boring pula. Okey, nanti tak habis pula slide kita kan. Okey, nanti lepas tu come back balik pada story tu Alright, so apakah persediaan mentaliti untuk pedagang yang berjaya? Satu perkara telah pun selesai iaitu tadi apa tu? Matlamat anda. Mesti ingat matlamat 3, 5. Jangan ingat trading ni untuk esok je, tidak mesti plan 3, 5 at least 3 ke 5 tahun. Okey, yang kedua, anda kalau anda lihat di sini jaringan keselamatan, bahasa Melayunya kalau kita panggil safety net lah dalam bahasa Inggeris dengan izin. So anda mungkin tak perasan sebenarnya keupayaan anda jauh lebih tinggi daripada apa yang anda fikirkan. Cuba cakap ramai-ramai, I'm good kata. Kata gitulah cakap diri pada sendiri kan. I'm good. Boleh ke? Dah cakap dah cakap tu kan. Okey, anda hanya perlu mengubah corak pemikiran. Itu saja. Sikit je sikit itulah yang perlu diubah iaitu mindset anda. Maksudnya kebanyakan orang dia fikir safety net. Contoh kalau dia buat part time tak apalah aku ada gaji lagi. Betul. Kalau aku low pun tak apalah aku boleh top up lagi. Itu antara minda-minda yang tidak berjaya sebenarnya sebab dia main-main lah sebenarnya dia berasakan duit dia banyak sangat jadi dia nak top up banyak kali lah. Okay, faham tak maksud jangan terasa pula ada yang biasa top up. Okay, kalau orang lama dia tahulah kalau newbie maksud faham jadi anda plan jika sekiranya ada contoh ada letak modal anda 10,000 berapa kalikah anda nak profit contohnya ataupun nak withdraw, ada plan semuanya jadi janganlah fikir anda rasa macam aku ni walaupun baru boleh ke? Tidak sebenarnya. Anda boleh sebenarnya. Okey? Alright. So pemikiran orang yang berjaya akan membawa kepada perubahan tingkah laku dalam tindakan menjadi pedagang yang lebih bijak ataupun lebih baik. Okey? Anda perlu ada action. Okey? Mesti ada tindakan. Okey? Jangan mindset je mesti ada tindakan. Nanti pasal explain lagi lebih detail. Alright? Alright, so kita pergi yang ketiga poin ketiga. Alright. Apakah persediaan mentaliti untuk menjadi pedagang yang berjaya? Ketiga, yang ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik, Datuk Seri, Tan Sri sebagainya, hadirin-hadirat sekalian, perspektif nombor 3. Kalau anda lihat di gambar itu, kita memerlukan pertolongan orang lain ataupun pandangan orang lain. Okey, mesti, okey. Jadi anda perlu mendapatkan perspektif dari orang lain. Perspektif ni apa? Maksudnya pandangan, nasihat, teguran, kritikan yang membina dan sebagainya. Mesti dalam arti kata lain anda perlu mentor. Okey? Cari mentor anda sekarang. Okey? Banyak di dalam pasaran kita ada. Anda search di pusat akademi, banyak. Okey? Baca buku yang betul. Nonton video yang betul. Okey? Kalau ada ini podcast, mungkin di Malaysia belum ada lagi lah podcast ni, mungkin dia tak biasa dengar kan. Podcast ni dia di luar negara dah biasalah. Yang betul dalam tambahan ilmu untuk jadi lebih baik. Jadi pasal sambung kembali kepada cerita Dr. Arif tadi. Okay? Oh sorry, tersebut nama sorry. Bukan nama yang sebenar. Okay? Seorang medical doctor, setelah beliau setahun lebih berceburi bidang trading, maka akhirnya beliau buat keputusan berhenti kerja dan atas dasar alhamdulillah setelah mendengar mungkin Pak Su kebetulan menjadi mentornya, beliau bertanya adakah trading ni boleh jadi career? Yes, saya cakap boleh jadi career, tetapi perlu usaha, perlu komitmen, ada jalan dia. Jadi alhamdulillah kita cuba selesaikan pelbagai isu. Soalannya ialah seorang doktor nak berhenti kerja bukan senang tuan-tuan, boleh faham satu professionalism di situ memerlukan keputusan yang orang kata tepat. Tapi alhamdulillah berkat kesemuanya selesai, dia telah membuat keputusan menjadi full time trader. Jadi kalau anda ada di sini boleh jadi full time trader, why not? Memang boleh, dan memang trading is a career dan
FCBO, okeylah sedang cerita lah Pak Su beritahu ni selagi ada kelapa sawit, selagi itulah ada FCBO. Boleh faham ke? Okey ke? Satu biji kelapa sawit, satu. Nak matang 30 tahun. Maksudnya 30 tahun kita trading susah nak terlingkup ataupun rosak market ni, maksudnya market tu sentiasa ada Baik So untuk menjadi produktif kalau Pak Su baca slide ni mungkin boring jadi Pak Su selit lah dengan cerita So anda perlu jadi produktif kita selalu mesti menerima kenyataan yang bahawa jika kita fikir bahawa kita adalah betul dan orang lain salah, susah jugalah maksudnya kita perlu pandangan orang lain. Jangan kita fikir kita je betul boleh faham masuk-masuk. Jadi Pak Su sendiri pun kadang-kadang kita minta pandangan kawan-kawan kita jadi kita mesti selalu bertanya lah sebenarnya. Okey. Jadi jangan bimbang nanti ada soalan di belakang. Hujani Pak Su dengan pertanyaan untuk menjadi bijak sana dan bijak sini. Mesti tanya. Okey? Okey. Jadi kalau tanya terlebih kita boleh carry forward nanti. Okey, next session. Alright, so anda harus selalu mendapatkan perspektif dari orang lain, dapatkan maklum balas. Sangat penting, dapatkan feedback. Okey? Ini perkataan penting. Okey? Ingat, anda tidak tahu apa yang anda tidak tahu. Tahu ke tahu ni? Okey, ada macam kelakar sikit lah kan. Tapi sebenarnya kita kebanyakan berita, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Okey, maka sebenarnya perlulah belajar dari kesalahan orang lain. Okey, dan jangan simpan sendiri, duduk bucu katil kan. Selalu macam itulah. Okey, duduk tepi bucu katil. Okey, faham Mesti kita belajar dari kesalahan orang lain. Jadi ini bukanlah shortcut, tetapi ini adalah menurut data statistik daripada Harvard School of Business, 80% orang yang berjaya ataupun usahawan yang berjaya mempunyai mentor. Menurut data statistik daripada Harvard lagi, 60% yang ada mentor membuat keputusan yang tepat dan betul. Okey, ini statistik Jadi anda perlukan mentor sebenarnya. Right. So, Pak Su sebut tadi, kita sebenarnya banyak daripada kita adalah tak tahu apa yang kita tahu. Kalau anda lihat di sini, kalau Pak Su boleh mungkin boleh sedikit menulis ataupun contoh dekat sini. Ada kata pasal recording. Yes, dia recording Tuan Izzah, betul kan? Nanti soalan nanti mungkin Tuan Izzah kena beritahu soalan last kali kita tak habis, kita banyak lagi ni. Okey. Alright, so anda boleh lihat di sini. Okay, not known to self. Okay, ada bahasa Inggeris ini dia panggil Johari window model Kemudian known to others. Nampak tak bahagian blind spot tu? Nampak tak bahagian blind spot tu? Maka di situlah sebenarnya perlukan perspektif sebab kita ni manusia biasa, kita tak nampak sebenarnya apa yang kita tak nampak lah ataupun apa yang kita tak tahu perlukan orang bagi tahu. Maknanya siapa dia? Okey. Mestilah orang yang boleh bagi tahu anda lah. Okey. Baik, Johari window model. Okey, kita teruskan pada slide terusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Pak Su nak sampaikan kepada anda, ini adalah realiti dan fantasi 5 perkara yang akan berlaku apabila anda trading. Sedar atau tak sedar, benda ini berlaku. Terutama kepada trader yang lama lah ataupun existing trader. Tapi bagi trader yang baru, ini sangat bagus untuk pengetahuan umum anda ataupun pengetahuan special untuk anda sebab anda akan lalui benda ni. Okey? Dan memang berlaku. Dan kalau kita dapat tahu awal dan kita dapat tahu punca dan bagaimana mengatasi masalah ini, insya-Allah kita boleh selesaikan dia. Maka keadaan semasa, ini ada antara yang penting. Keadaan semasa, maksudnya circumstances lah dengan izin, anda mesti sedar tentang apa yang anda kendalikan. Okay. Faham Maksudnya kita mesti tahu yang kita trading market, okay? Market FCPO adalah volatile. Jadi kalau anda faham di situ, okay, kalau tengok di situ, anda hanya dapat mengawal apa yang anda kendalikan, iaitu apa dia? Risiko dan emosi. So tadi Pak sudah sebut tadi, untuk mengatasi ketakutan market tadi adalah risiko.
mesti bersedia menerima. Dan yang kedua, emosi. Okey, so emosi anda harus berada pada yang anda boleh kontrol dalam keadaan stabil, tenang, tidak ada perasaan nak baling laptop tu ke, nak tumbuk ke, nak tumbuk monitor tu ke, kan. Jangan ada perasaan geram lah orang kata, ataupun revenge, tak boleh. So senang cerita, 10% je anda ambil daripada apa yang anda boleh kendalikan ni, fokus itu je. Maksudnya control your risk, control your emosi. Bagaimana? Nanti Pak Su akan cerita lagi di hujung lagi. Teruskan bersama dengan Pak Su ni dan Tuan Eza sampai habis. Boleh faham? Okay? So elakkan gangguan yang anda tidak dapat kendalikan. Hanya fokus pada apa yang boleh dikawal, iaitu pengurusan risiko dan kemahiran anda. Jadi pengurusan risiko dan skill perlu seimbang. Jangan skill tinggi, risiko tak ada langsung. Maksudnya tidak kawal risiko. Habis. Tak jadi juga. Dia mesti seimbang. Dia mesti skill dengan pengurusan risiko naik sekali. Baru kita boleh insya-Allah konsisten. Okey? Alright. Itu yang akan berlaku sebenarnya pada seorang trader sebenarnya. Yang kedua adalah ketidakselesaan. Bahasa Melayunya, bahasa Inggerisnya uncomfortable. So anda jangan lari. Pernah tak kita trading rasa tak selesa? Untuk existing trader sebenarnya memang ada kebanyakan rasa tak selesa. Rasa nak pergi tandas pun tahan sekejap kan. Ada pelbagai perkara yang berlaku sebenarnya. Kadang-kadang kelakar juga sebenarnya trader-trader ni kita ni kan. Okay, so jangan lari dia daripada dia, jangan hindarkan dia. Mana nak pergi toilet, jangan tahan. Okay, faham? Antaranya susah nanti kita trade. Okay, right? Dan mungkin perkara-perkara lain lah. So sekiranya anda berada di zone selesa, anda tidak akan pernah keluar dari zone selesa. Faham ke ni? Maksudnya kalau kita terlampau comfort, terlampau biasa-biasa take for granted, ambil kesempatan dalam kesempitan, tidaklah boleh sebenarnya untuk kita berjaya lebih lagi daripada apa yang kita sangkakan. Boleh pergi lebih, tapi anda perlu letak komitmen. Okay? So, nampak anda harus mengawal ketakutan anda untuk menguasai emosi. Misalnya anda tidak selesa untuk menghadkan kerugian. Inilah yang Pak Su sebut tadi. Bukannya semua orang rasa selesa nak letak stop loss ni. Dia rasa tak selesa sangat. Asallah kena letak stop loss ni kan. Dia rasa macam, kenapalah aku kena letak stop loss ni. Itulah sebenarnya ketidakselesaan antaranya. Jadi anda sebenarnya perlu buat. Okay? Okay? Tetapi nampak nanti kesannya anda akan memperolehi ganjaran yang konsisten. Anda faham? Kalau anda tak buat, susah nak konsisten nanti. Sebab anda membuka risiko tu terbuka, terbentang begitu saja. Tak boleh, mesti ada. Memanglah dia berlakukan tidak selesa. Asyik kena stop loss je sampai masa anda akan take profit. Tunggu. Pasal sebut tadi kan, trading is a waiting game. Sampai masa, nampak cicak pun bunyi. Betul tu. Okay. Okay. So, maksud nak tanya soalan kepada anda, kenapa anda di sini? Kenapa anda di sini? Ataupun kenapa anda trading? So jawapan ada kat situ, tak payah jawab lah. Jawapan ada kat situ untuk memberi nilai sebanyak mungkin. Orang tak faham kebanyakan trader tak faham nilai apa tu. Lepas tu buka pada slide seterusnya tu. Kita tengok pada gambar tu kita susun elok-elok trading kita Alright, satu demi satu susun puzzle itu Okey. Itu cara tak inilah cara tersirat itu So tuan-tuan dan puan-puan, mama kakak sekalian, Tok Reza, nilai bukan hanya mengenai keuntungan. Sambung balik medical doktor tu punya cerita. Ini part yang ketiga, penutup lah. Maka sebenarnya kalau kita nak fikir doktor, kenapa dia nak buat trading? Doktor bukan besar ke gaji? Bukan dah banyak duit ke? Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, iaitu value dia. Okay? Ataupun added value lah. Ataupun nilai tambah terhadap ketenangan, kebahagiaan semasa anda berdagang. Sebenarnya kebanyakan daripada trader existing ataupun newbie, anda mungkin tengok angle untung je, tapi anda akan lupa sebenarnya lebih daripada itu, jauh. Iaitu anda banyak freedom of time, anda boleh trading di mana-mana, banyaklah keistimewaan. Jadi sebenarnya full time trader ni banyak sangat. Yang paling penting kalau kita boleh bayangkan daripada situasi hospital dengan trading di rumah. Jadi cuba bayangkan.
Cuba kita letak dalam situasi gitu. Contoh anda di mana? Mungkin ada maksudnya ialah student dia kerja di platform pelantar minyak. Cuba anda bayangkan duduk di dalam platform minyak selama 2 minggu, 3 minggu duduk tengah laut. Lepas tu tengok videonya bergoyang-goyang platform tu dengan angin yang laju. Berbanding dengan anda duduk di rumah santai, minum teh, minum kopi, trading. Okay? Faham tak? Tu value tu penting. Okay? Dan of course kebahagiaan, bahagialah. Okay? Tak ada siapa nak marah. Diri sendiri jadi bos. Faham pesawat. Diri sendirilah kontrol. Faham tak ada siapa nak kontrol anda dah. Jadi faham di situ ya. So, tanya lagi, apa yang membuatkan anda tidak selesa? Anda kena fikir betul-betul, okey? Sebelum anda buat keputusan, okey? Secara sedar, okey, kita akan dapat mengatasi ketakutan ini. Sebenarnya dia punya topik tu sebenarnya untuk mengatasi ketakutan tadi tu, So, kita harus belajar mengawal rasa tidak selesa. Faham Jadi anda perlu mengawal rasa tidak selesa anda. Okey? You have to control dengan izin, boleh what yang make you uncomfortable. Okay? Contohnya, mungkin anda trading, okay, ni contoh trader. Anda trading di kedai mamak, memang tak selesa lah. So anda kena carilah tempat yang sesuai. Contohnya, okay? Dan pelbagai perkara lagi lah, lain orang lain lah situasinya. Boleh Jadi anda belajar sesuatu, boleh? Boleh share kepada Pak Su sikit, belajar sesuatu tak ni? Ke sembang kosong dia ni, mati kan? Masak aku ni. Belajar sesuatu tak? Okey, tunjuk tanda bagus pun okey mantap. Terima kasih. Kita terus sekali lagi. Jadi, akhirnya walaupun kita rugi, senyum. Sebab kita belajar sesuatu daripada kerugian itu. Okey? Jangan asyik muka macam orang sebelah tadi tu. Yang sebelah ni sam saja. Ataupun duduk buat tepi bucu katil saja kan. Kita perlu senyum je. Jadi kalau anda perasan daripada tadi pasal senyumlah sampai sekarang senyum. Pasal nervous. Jadi senyum je lah jawapannya. Okey. Okey. Jadi dalam trading anda mungkin ada perasaan macam-macam nervous, sampai nak pegang mouse pun takut, sebagainya lah, nak buat keputusan takut. Jadi anda fikirlah secara tenang bagaimana untuk mengatasi ketakutan tadi. Pak sudah bagi formulanya. Jadi cubalah menjadikan added value yang lebih, bukan sekadar profit saja, tetapi ilmunya, pengalamannya, apa lagi, ketenangannya, bahagianya menjadi seorang trader. Faham tak? Bahagia. Dia susah nak cerita, dia kena rasa, dia kena feel. Okey? Jadi adakah anda pernah rasa perasaan begitu? Kalau belum, maka buat, cuba cari. Okey? Tadi ada tanya soalan, nanti soalan semua di ujung Tuan Izzat akan kumpul sebenarnya. Rasa macam nak pensan ni, soalan macam banyak je. Okey. Alright. So yang ketiga, yang ini semua orang ambil pen. Kalau boleh ada pen, tulis. Okey. Tulis konflik. Semakin anda berjaya, bila translate dia jadi terbalik sikit. Semakin banyak konflik. The more successful you are, the more conflict you will face. Okay? Faham Semakin berjaya anda untuk semakin konflik akan datang. Apa tu konflik? Masalah lah, cabaran dan sebagainya. So sebenarnya jangan tengok konflik itu sebagai terlalu problem sangat. So kalau lihat di sini, konflik adalah satu cara memperolehi perspektif pandangan. So konflik akan menjernihkan hubungan. Jadi Pak Su nak quote konflik ni, Pak Su nak zoom sikit, fokus. Konflik yang selalu berlaku pada trader adalah konflik dengan family. Sebab dia dalam dunia dia sendiri. Dia tak hirau dah anak bini ke, anak-anak ke, bini terutamalah. Dia duduk dalam dunia dia sendiri. Trader ni kebanyakannya begitu. Okay? So anda perlu identify sihat ke tak sihat konflik itu. Maksudnya anda menyendiri itu. Okay? Sihat ke tak sihat? Mana yang sihat? Okay? Mana yang perlu diakhiri konflik-konflik itu? Okay? Contoh, ni tengah trade ni untung 5,000, 6,000, 10,000 ni. Tiba-tiba anak panggil bapa jom makan ke apa ke. Makanlah dulu. Cakaplah benda-benda tak betul kan dengan anak bini kan. Maka konflik berlaku di situ. Jadi sebenarnya sebagai seorang trader untuk bahagia, konflik tu elakkan. Jaga family first lah. Faham ini pasal zoom lah. Banyak lagi konflik lain. So mana yang perlu diakhiri, mana yang perlu dikuatkan.
So konflik-konflik tu akan berlaku Faham Alright? So dalam kes ni pasal cerita banyak tentang relationship So apabila hubungan menjadi nyata, maka ia menjadi lebih baik. Jadi kena clear anak abah tengah kerja, tengah trading, bagilah masa sedikit je. Tetapi abah akan ganti balik masa tu nanti. Do something lah. Jangan elakkan perbualan yang sukar. Okay, face it, segera hadapinya. Okay, right? So yang ini memang akan berlaku akan berlaku. So anda kena faham benda ni akan berlaku nanti. Alright? Walaupun atau mungkin dah berlaku kepada anda, cubalah anda hadapinya dengan tenang. Alright, yang ini memang selalu berlaku dan bakal berlaku bagi orang yang newbie Anda mesti dapat seimbangkan masa anda ataupun balance your time. Okay? Maksudnya, untuk berjaya di dalam satu kerjaya sebenarnya, especially trading, anda tidak perlu korbankan segala yang lain. Maksudnya, anda tidak perlu korbankan masa anda ataupun your time with children, your time with families, apalah segala punya. Janganlah anda, orang kata tu, melekat lah. Melekat dekat depan PC tu, kalau kata 8 jam lah, tak bergerak ke mana. Okay. Jadi please by all means tolong seimbangkan masa anda. Okay. Alright. So waktu yang diluangkan so anda perlu menggunakan masa dengan bijak. Okay. Dan tumpukan perhatian. Okay. Dan lebihkan sedikit masa untuk selesaikan tugas itu. Maknanya dalam trading sebenarnya, that's why ada trading scalping, ada intraday, ada swing. Maka anda perlu gunakan trading style itu mengikut waktu yang anda setkan. Okay. Boleh faham Right. So amalan kebiasaan anda lihat di situ, menumpukan perhatian pada apa yang anda dapatkan. Lakukan hal ini dapat mendorong anda untuk melakukan perkara yang lebih baik. Okay. Jadikan rutin. Ada rutin trader ni kena ada rutin baru dia boleh perform lebih, baru dia masa dia balance. Okay. So kalau ada soalan sini so apakah gangguan yang anda hadapi, bagaimana anda boleh membuangnya bagi meningkatkan tumpuan anda. Best tak topik ni? Memang tak best lah. Pasal masa seimbang. Okay. Ramai orang nak lari daripada isu ni, tapi ada cuba selesaikan dia dengan sebaik mungkin. Pasal kita ada 24 jam, 1 jam dah berlalu, tak boleh kita patah balik. Sebenarnya masa adalah lebih sebenarnya sangat penting daripada segala-galanya sebenarnya. Jadi gunakanlah masa anda dengan baik. Maka Pak Su punya masa ada berapa minit lagi ni? Macam nak habis 5 minit. Okey. Di tempat kerja, anda tahu kerjalah. Okey. Kalau ada part time, okey. Banyaklah cerita dekat sini. Okey. Maksudnya anda perlu prioritikan kerja anda dengan trading anda. Jangan campur-campur okey. Alright, ini realiti yang akan berlaku. So penting untuk anda mengetahui di mana anda berada dan menjadi keutamaan anda supaya anda dapat menggunakan masa secara berkesan. Anda perlu set priority. Okey. Alright. Boleh ke? Boleh Last but not least. Okay. Tiada perkara yang mudah. Tuan-tuan, puan-puan, lepas tu nak pesan kepada anda sebenarnya, anda kalau lihat gambar tu kan, berat nak tolak batu tu kan. Tapi sebenarnya, boleh So, anda perlu banyak perkara yang anda perlu buat sebenarnya. Bila anda menghadapi situasi sukar, apakah yang anda harus lakukan? So anda perlu ada motivasi. That's why Pak Su sebut tadi anda perlu ada matlamat. Bila sometimes kita tercedok, bahasa orang kita lah, trader punya kan, tercedok, kita perlu kenal pasti goal matlamat kita balik. Okay? So tanya balik, mengapa aku lakukan ni? Apa plan aku 3 ke 5 tahun lagi? Okay? Right? So mempunyai matlamat keuangan adalah bagus, tetapi untuk mencapai tahap kejayaan yang teratas, yang teratas tu apa? Konsisten lah. Okay? Perlu kekuatan yang jitu. Maka sebenarnya anda perlu jadi trader kental. Okay? Jadi trader kental. Itulah dia. Kekuatan yang jitu. Okay? So anda perlu ada hati. Ni hati anda perlu ada. Okay? Punya hati yang suka memberi. Okay? Contoh. Bila saya dapat profit 1,000, saya nak sedekah RM200. Contoh. Itu. Pernah tak kita fikirkan begitu? Punyailah hati
untuk kita banyakkan dermawan, sedekah. Jadi benda itu sebenarnya mendorong untuk kita konsisten sebenarnya antara cara lain dia. Konsisten sebenarnya adalah tahap yang paling sukar dalam kerjaya berdagang. Tapi boleh buat. Jadi pasu bagi semua tadi. Pasu recap balik daripada mula. Anda perlu ada future self, mental. Anda perlu kawal risiko. Ada perlu kawal skill anda. Ada perlu ada mentor. Kemudian anda perlu yang inilah. Yang belakang-belakang tu pasu dah lupa sikit. Yang kelima, last sekali, hati anda mesti besar. Mesti besar. Yang paling penting sekali, value kepada trading ni kalau anda nak full time, pasu sarankan memang boleh jadi kerjaya. Dan yang paling penting bahagia sebenarnya. Bukan keuntungan semata-mata, kita nak kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya dan seterusnya. Okey tuan-tuan, puan-puan sekalian, inilah dia sebenar-benarnya. Yang Pak Su sudi untuk share kepada anda dan Tuan Izzat dan kepada semua yang hadirin sekalian. Inilah dia sebenarnya jawapan untuk konsisten kalau dilihat kepada trader journey ni. Ini dia. Dia pergi. Oh sorry. Kalau anda boleh lihat ada mouse Pak Su sini kan, anda boleh lihat. So inilah yang Pak Su buat kepada anak murid juga dan kepada mungkin anda boleh ambil sebagai ilmu dan jadikan rutin. Anda perlu buat fokus. Yang ini memang Pak Su buat setiap hari sebenarnya. Fokus tu maknanya ramalan. Atau prediction kita. Hari ni market apakah potensinya? Nak naik ke, nak turun ke dan sebagainya. Mesti ada ya. Kalau tak larat sehari buat seminggu sekali. Tetapi jangan trade tanpa fokus. Ni of course lah kan webinar ni intended untuk intermediate. So kalau orang baru tak tahu cara nak fokus, nanti ada susulannya nanti bagi tahu. Dan nombor 2, trading plan. Mestilah wajib ada trading plan. Janganlah orang kata sembrono. Sembrono atau sembrono. Dia langgar saja. Tak boleh lah begitu ya. Mesti ada trading plan. Maknanya mesti ada entry, mesti ada take profit, mesti ada stop loss. Dan mesti ada seterusnya. Anda buat lihat nombor 3 ialah journal trade. Pernah tak anda rekod trading anda? Hari ini saya entry 5 kali. Apakah resultnya? Pernah tak anda buat? Pernah tak? Pernah tak? So sebenarnya kalau anda tak buat, nombor 4 itu tak boleh buat. Postmortem. Melalui postmortem saja, sama ada melalui mentor yang postmortem atau diri sendiri anda postmortem, baru anda tahu kenapa saya rugi, kenapa saya untung. Kesilapan apa yang saya dah buat. Tapi kalau dengan mentor, lagilah dia akan put lagi more detail. Alright? So kalau anda lihat dekat sini, kan ada structure di situ. Boleh lihat So anda boleh lihat kat sini, kan ada. So kebanyakan kita mula di sinilah. Jadi yang ini yang berlaku kalau anda tercedok, di sinilah yang berlaku. Di sinilah baru datang continue. Most of student ataupun trader ada dilema inilah. Tetapi insyaAllah kalau anda boleh berjaya bangkit balik, anda boleh start walking, pergi ke break even dan akhirnya optimistic success. Tetapi jika anda nak fast, maka ada sistem masuk ke sini terus, insyaAllah this is profitability line. So sebenarnya anda perlukan kematangan. So anda faham journey. Excuse me. So kita ada proses. So anda perlukan proses. Right? So kalau anda perlukan more info lagi, anda boleh layari website dengan izin Tuan Izzat. Website Pak Su ni untuk anda mendapatkan maklumat lanjut. Pak Su Academy, tulislah .com/supertrader. Alright. So anda boleh di situ insyaAllah untuk anda dapatkan maklumat lanjut bagaimanakah sebenarnya untuk anda dapatkan sebenarnya yang Pak Su sebut tadi 100 hari dia memerlukan frekuensi. So frekuensi ini sangat penting untuk anda dapatkan. Bagaimana anda nak dapatkan 80 sehingga 90% success ratio. So frekuensi ini boleh dibuat, dicapai dalam masa 100 hari. Di dalam program Super Trader lah. So sekian sahaja Tuan Izzat. Belajar dah kot 1 minit. So minta maaf.
Mungkin itu sajalah yang Pak Su boleh kongsikan. Okey.